Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama-sama berada di sini dalam majlis ilmu, yang mana kita pun duduk dalam majlis ilmu ini. Lebih-lebih lagi dilihat pula kita dalam bulan Syaban. Alhamdulillah, doa kita ni, kita doa bila masuk dalam bulan Rajab, kita doa Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab yang kita ceritakan pada kuliah-kuliah yang lepas, yang mana ianya merupakan salah satu daripada bulan haram dalam kalender Islam. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi ulama menyatakan, antaranya dalam surah Taubah pada ayat 36, mufassirin ulama tafsir menyatakan amalan yang dilakukan, amalan kebaikan yang dilakukan dalam bulan haram, kita pula baru saja melepasi bulan Rajab, amalan kebaikan itu digandakan. Tetapi sekiranya kita melakukan maksiat ataupun dosa, dosa pun digandakan. Jadi alhamdulillah, kita banyak kebaikan yang kita buat dalam bulan Rajab. Kemudian kita doakan juga, kita baca doa juga, doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Masuk pula bulan Syaban, kita duk kira tu dia, kawan-kawan duk peringatkan diri kita, tak lama lagi kita nak menghadapi bulan Ramadan. Yang kita doa juga ikut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dalam hadis, yang doa yang kita baca tu, selepas habis bulan Syaban, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa balighna Ramadan, supaya kita ni disampaikan ke bulan Ramadan dalam berapa hari? 20 hari lagi esok, tak lama dah. Tapi sebelum nak sampai ke bulan Ramadan, kita tengok bulan Syaban ini. Apa yang terdapat dalam bulan Syaban? Kalau dalam bulan Rajab kita ni rancak-rancak berpahala, orang sekarang punya style, rancak-rancak belaka, rancak-rancak, hari ni pilihan raya tak berapa nak rancak, mereka kata. Betul tak? Dikatakan sunyi je, berapa persen datang, 50% dia rancak-rancak berpilihan raya, tak ramai pula yang datang. Yang duk rancak-rancak tu geng politik lah, politikus kan. Tak tahulah kenapa letak nama belakang tu tikus, wallahu alam, menikus kot, mencari pengaruh. Tak tahulah, mungkin untuk dia sendiri ke, untuk khidmat untuk rakyat ke, tak tahulah. Jadi kita dah melepasi dah bulan Rajab, insya-Allah rancak-rancak berpahala. Kemudian datang bulan Sya'ban. Ada apa dalam bulan Sya'ban? Jadi ada sebuah hadis dalam Sunan Nasa'i. Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku melihat, aku nampak engkau ni Rasulullah, dalam bulan Syaban, puasa yang kau lakukan ni tak seperti puasa, nak berpuasa seperti bulan-bulan lain. Begitu punyalah sahabat-sahabat Rasulullah nampak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Perhati, tengok, kerana Rasulullah itu qudwah, ikutan, idola kita. Kalau tanya budak-budak, anak-anak muda kita kan, terutama yang perempuan, cuba tanya dia orang, artis-artis K-pop tu dipanggil apa? Cuba tanya.
Kan kalau budak-budak semua gila Korea, dia panggil idol, idola. Macam tu sekali. Kemudian dia orang ada apa artis yang favourite dia apa, kita ambil tahu juga, BTS. Kena ambil tahu lah semua. Tidak, susah nak sembang tu. Kemudian peminat BTS tu dipanggil army, tentera. Amboi, macam tu sekali, idola tu bang. Jadi idola kita siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola motivasi kita. Jadi Usamah bin Zaid nampak Rasulullah kan. Kenapa dalam bulan Syaban ni, wahai Rasulullah, engkau puasa ni tak, puasa sunat tu lebih sikit daripada bulan-bulan yang lain. Maka Rasulullah pun jawab, zalika syahr. Bulan Syaban ni, demikian itu, bulan ini, yaghfilun nasu anhu. Yaghfilu. Maksud dia buat tak tahu, buat dono je. Maksud dia yaghfilun nasu anhu. Orang tak ambil berat, tak ambil tahu tentang bulan ini kerana baina Rajab wa Sya'ban, kerana bulan baina Rajab wa Ramadan. Kerana bulan Sya'ban ni terletak di antara dua bulan yang, bulan Rajab kita tahulah apa dia, keistimewaan dia, apa cerita yang terdapat dalam bulan Rajab. Bila sebut je Rajab, Allah, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila sebut je Rajab, kita difardukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Allah, dapat solat sehari semalam 5 waktu. Itu bulan Rajab. Bulan Ramadan kita pun tahu apa yang terdapat dalam bulan Ramadan. Berlumba-lumba orang nak buat kebaikan bagi si pemburu pahala. Berlumba-lumba nak cari keuntungan mata wang, duit dan sebagainya bagi orang yang nak cari tapak bazar Ramadan. Itu tak apalah, itu mereka. Jadi dua bulan tersebut, Rajab dan juga Sya'ban, diapit tengah-tengah tu ada Rajab dan Ramadan, diapit tengah-tengah tu ada bulan Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, yaghfilun nasu anhu. Kebanyakan daripada kita tak ambil berat pun tentang bulan Sya'ban ini. Yelah, kita belum bulan Sya'ban tak ada lah sangat nak cerita mengenai kelebihan bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah pun kata bulan Sya'ban ini wa huwa syahru tarfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ni merupakan bulan yang mana amalan itu diangkat, dituntun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertontonkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Sya'ban ini. Ibaratnya kita lah, kita pun kerja, atas kita ada bos, atas bos ada bos lagi, atas bos ada bos lagi, berapa banyak bos tak tahulah. Tiba-tiba bos nak jumpa, nak tengok rekod kita. Dia tengok bos kata, ni kenapa datang lambat ni, 3 hari berturut-turut, ada masalah ke apa? Kalau bosnya simpati dan empati, mungkin dia tanya balik gitu. Kalau yang jenis ikut skema dia, tengah-tengah yang jenis bos, yang jenis apa, bukan jenis family man contohnya, bagi dia anak beranak, kes isteri, kes anak demam, semua menyusahkan. Kat sini ada family man, kadang-kadang kena tegur juga orang macam family man ni. Dia rasa dia hebat, dia tak tahu yang dia tu pun tanpa anak-anak, tanpa isteri, entah dia pun tak boleh nak berapa hidup dalam dunia ni. Jangan lupa, kita duk dongok rasa hebat. Allah sebut dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ada jenis bosi ni bukan kata memang manusia tu ada, dia rasa dia hebat, dia pernah jadi ketua, cara duduk pun itu. Tapi lah ayat Quran tulis wala tamshi fil ardi maraha, tak mention tentang duduk tu, tapi duduk pas tu. Kalau nampak orang duduk macam tu, kita pun Allah lain macam. Cuba tengok seliling kita, ada mungkin ada kita tahu. Tapi Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan duk belagak sangat bila jalan dalam muka bumi ni. Surah Isra. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan takhriqal arda, kamu tak akan upaya nak korek bumi ni sampai bila-bila, tak boleh. Kau jalan melangkah tu agak-agak boleh korek ke bumi ni? Duk hentak kaki kuat-kuat tu, tak boleh. Walan tablighal jibala tula, dan juga tak boleh nak melangkah kaki kau yang panjang tu, nak langkah bukit boleh?
Tak boleh. Kita langkah kita berapa panjang? Habis-habis 2 meter je, bukit berapa tinggi? Sikit dah, pendek. Jadi itulah, bila sebut cerita-cerita macam ni, baca lagi Quran, nak menunjukkan apa? Kita ni manusia. Sampai bila pun esok bawa lah pilar kereta Mercedes ke, perdana yang eksekutif ke, esok nak masuk ke dalam tu juga. Dapat jawatan pangkat banyak ke, tinggi ke, esok nak masuk dalam tu juga. Jadi kita baca Quran ni lebih-lebih lagi nak sampai ke bulan Ramadan, tak lama lagi. Sebagai apa Ramadan, Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan ni diturunkan Quran untuk memberi petunjuk manusia, tapi bagi dia yang orang macam ni, dia tak tunjuk, bagi dia tak ada tak langsung, tak ada rasa dia I am the boss. Tapi jangan lupa, walan takhriqal arda inna wala tamshi fil ardi marha walan takhriqal arda walan tablughal jibala. Itulah, itu kena ingat betul-betul. Sebab kita ni manusia. Jadi Rasulullah kata bulan Syaban ni diangkat amalan. Duduklah, kalau bos panggil, bos simpati tak apa. Kalau bos tak simpati, kita pun tak seronok kerja. Asyik nak mengarah je. Mengarah pula rasa macam syarikat sendirian berhak yang dia pula. Allah tak rah juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lagilah Tuhan sekalian alam. Kita duk baca surah Al-Mulk. Lepas isyak kita dah baca syafaat cukup banyak, fadilat cukup banyak. Kita ambil contoh Al-Mulk, perkataan Al-Mulk tu. Kalau dalam bahasa Arab dia ada Al-Malik, Mamluk. Tapi Al-Mulk tu, betapa Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dia yang maha berkuasa, boleh buat apa saja. Pada perkataan Al-Mulk dipanggil sirah mubalaghah, perkataan yang paling tinggi, dia maha pemilik dunia ni. Kita ni kalau jadi manusia, jadi bapak lah contohnya, alang-alang kita duk bagi arahan kepada anak-anak, jangan tu, jangan buat ni. Dia kadang-kadang dia boleh langgar arahan kita di belakang kita. Maknanya kita bukanlah pemilik, kita totally bukan pemilik mutlak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mula di surah Al-Mulk, kalau buka dalam cerita dalam surah Al-Mulk, macam-macam cerita nak menunjukkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki segala-galanya. Dia kata nak hidup di dunia boleh, tapi ikut arahanku. Kalau tak ikut, apa jadi? Kita semua tahu. Jadi padan Allah kata, Rasulullah sebut, bulan Syaban diangkat amalan kepada Tuhan. Jadi kita pun tengok macam mana nak berhadapan dengan Tuhan. Jadi kata Rasulullah, fa'ahabbu an yarfa'a amali. Aku suka amalanku ini diangkat kepada Tuhan sekalian alam ini. Iaitu apa? Wa ana shaim. Wa itu dan, tapi kalau terjemah bahasa Arab dia sebut dan, tapi pergi bahasa Arab tinggi sikit. Wa tu maksud dan aku dan saya dalam keadaan tu, terjemahan dia. Dipanggil wa haliyah. Ni kata belajar bahasa Arab bukan senang. Takat bahasa Arab mudah cakap, boleh anta, anti, antuma, antum, tapi bila buka bahasa Quran, dia ada sastra dia yang kita perlu tahu. Dalam ni hadis pun sama. Wa ana shaim, kata Rasulullah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Bila amalanku dia diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Syaban. Jadi maksud dia apa? Bulan Syaban ni nak buat amalan-amalan kebaikan lagi banyak. Persediaan kita nak bertemu Ramadan dalam masa 20 hari je lagi. Tak lama dah. Makna start bulan Rejab yang kita sebut tadi, ulama menyebut buat baik pahala digandakan, buat jahat, buat maksiat, dosa digandakan. Datang bulan Syaban, amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Kita mungkin tak berpuasa, jadi kita duduk kat sini, sementara menanti azan isyak pun boleh pahala banyak, Masya Allah. Tak rugilah maksudnya duduk sini, tunggu kejap 40 minit, tak lama. Sekejap lagi ada IPL boleh kita layan sampai 2 jam setengah dah. Liga Malaysia boleh kita layan sampai 90 minit. Contohlah. Sekejap yang 40 minit duduk dalam Riyadul Jannah, Raudah min Riyadul Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Jadi bila Allah tengok kita kat mana amalan, Allahu Akbar, ada duduk sini dalam majlis ilmu. Dengar pula apa tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah. Jadi bila tengok balik semangat yang ada, kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam bulan Rejab, itu berterusan dalam bulan Syaban.
Kemudian kita teruskan ke dalam bulan Ramadan sebagai mendidik jiwa. Hak mana rasa hebat tu dalam bulan Ramadan lah kita nak didik jiwa. Tu kita pegang pada kata-kata hang jawatan apa pun tinggi, ingat kata-kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan duk belagak jalan atas muka bumi ni. Innaka lan takhriqal arda, kamu tak boleh nak jalan tu nak ketuk-ketuk bumi sampai korek bumi sampai bumi terkoyak. Kalau koyak pun, kalau ketuk pun, kalau boleh koyak sampai kat tengah-tengah muka bumi tu, orang belajar sains kata ada apa dalam tu? Ada magma, api yang cukup kuat. Kita punya duk jalan ketuk-ketuk tu boleh agak-agak boleh pun tak boleh. Kalau ketuk juga sampai dalam tengah tu, kita apa terbakar. Walan tablighal jibala tulan, dan tak boleh langkah-langkahan kita tu. Contohlah kita naik kereta nak pergi Genting Highland, nak pergi sampai ke belah sana Pahang. Kena naik kereta, tak boleh langkah. Nak menunjukkan apa? Hang kecil je di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baiknya amalan yang ada kita buat tu, moga-moga kebaikan yang menyertai kita. Jadi kita alhamdulillah duduk kat sini nak belajar tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung tentang hari itu pada kuliah yang lepas kita bercerita tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi dalam muqaddimah. Quran diturunkan selama 23 tahun. Berperingkat-peringkat, dia bukan sekaligus. Berperingkat-peringkat. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kita cerita itu tentang solat. Diturunkan secara berperingkat-peringkat, bukan sekaligus kita dapat solat sehari semalam 5 waktu. Ia bermula dengan solat qiyamul lail. Lebih setahun lebih kurang, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesian pula kepada sahabat-sahabat Rasulullah, esok nak pergi kerja. Mungkin ada tugasan-tugasan sebagai manusia biasa nak cari rezeki. Maka solat qiyamul lail itu diwajibkan hanya pada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain sekiranya nak buat, buatlah. Kemudian difardukan pula solat sehari semalam, iaitu 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang ataupun malam, sama ada bermusafir ataupun bermukim. Pada peringkat ketiga itulah barulah diwajibkan solat sehari semalam 5 waktu dalam masa yang sama. Yang solat dua-dua tu bagi orang yang bermukim kena solat lengkap, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyak. Tapi solat dua-dua tu dikekalkan bagi solat musafir yang kita sebut jamak dan juga qasar. Peringkat-peringkat, semuanya berperingkat-peringkat. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan semua itu berperingkat-peringkat? Kenapa tak diturunkan secara sekaligus? Jadi ada sebab, ada reason. Antaranya yang pertama ialah kerana kedudukan masyarakat Arab ketika itu, Arab Quraisy. Mereka ini kalau tengok dalam surah Jumaah, dalam surah Jumaah yang kadang-kadang imam kita kat Al-Qudus ni baca ayat ni, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula, huwallazi ba'atha, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan ba'atha fil ummiyina, pada golongan masyarakat yang ummi, tak reti baca dan tak reti menulis. Rasulah, seorang rasul, tak reti baca dan tak reti menulis. Yang boleh menulis dan baca ketika itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi orang Arab jahiliah ketika itu, mereka tak reti baca, tapi ingatan mereka kuat. Disebabkan mereka tak reti baca, jadi kena bagi sikit-sikit lah untuk memudahkan hafalan, untuk memudahkan hafazan. Kemudian dia turunkan ikut peristiwa. Kita nak ngapal Quran lah, contoh, ayat tu panjang, agak-agak boleh hafal sekaligus dengan muka surat? Tak boleh. Jenuh nak ingat. Anak-anak tak apalah, otak mereka laju. Ada anak nombor 4, saya nak lelaki, boleh 7 tahun. Dia boleh tasyahud awal je, suruh dia semayang. Kalau sanggup semayang kat sini, suka sangat semayang. Kita ayah nak ikut pergi surau, tak apalah, tunggulah, COVID banyak lagi.
Kadang-kadang bila ramai orang tak ramai, kita bawa. Dia boleh ingat sampai tasyahud awal. Lepas tu sebenarnya tasyahud akhir buat macam mana? Dia pun jawab. Budak umur 7 tahun. Dia jawab, ayah, Nidal baca nama dia Nidal. Tebuh nama Arab. Oh, Nidal, pejuang. Bukan Nadal. Nidal. Dia kata apa? Saya baca, dia kata Nidal baca bilang nombor 1, 2, 3 sampai 30. Tepuk dahi dengar. Tak apalah, budak umur 7 tahun dia nak semayang, tapi tasyahud awal dah boleh, tasyahud akhir tak boleh. Tapi kita tak push lah. Tapi dia budak-budak zaman sekarang ni, ialah dia boleh belajar based on dia sendiri dia. Kita bagi YouTube, buka yang ada tasyahud akhir, dia boleh hafal, ingat. Allah. Tapi take time. Mana proses pembelajaran itu bukan gedebuk tu, dia ambil masa. Lebih-lebih lagi kepada orang Arab ketika itu yang memang perangai ketika itu kita dah sebut. Aisyah kata, kalau ayat Al-Quran itu diturunkan, jangan berzina, nescaya kami takkan tinggal zina. Jangan minum arak, nescaya kami takkan minum arak. Mana perkara-perkara yang buruk yang perlu mereka tinggalkan ketika itu, Aisyah kata mereka takkan tinggalkan langsung. Sekarang pun sama juga kita. Nak minta maaf lah, nak suruh tinggalkan rokok, agak-agak dia bertinggal. Boleh tinggal, tapi diganti dengan vape. Contoh. Proses nak meninggalkan benda tu take time. Tapi kalau tak boleh tinggal, kena fikir dah juga ke tak? Vape saya tak tahulah berapa ringgit dia punya tu. Tapi kalau rokok nampak lah dia punya RM1 nampak bila kita pergi isi minyak dekat mana-mana stesen minyak. Dekat kaunter belakang tu jual. Ada seorang toke Petronas Pesin 9. Duduknya dekat Desa Pinggiran Putra. Kita ada bagi kuliah kat sana, lalu kat sana. Dia kata syarat nak buka stesen minyak ni, kena ada benda tu dekat kaunter. Sebab apa? Itulah cukai paling tertinggi di Malaysia. Mau tak mau kena jual juga. Syarat. Bila tengok balik duit tu yang kita spend tu, contoh lagi kita spend, letak balik dalam tabung, nak je rasa tak masuk dalam tabung, nak je rasa masuk dalam tabung, tengok agak berapa dapat. Itu proses nak meninggalkan. Tapi itulah ada yang tak boleh tinggal, tu tak nafikan, tapi tak apa, take time. Cuma nak kita, banyaklah benda yang kita nak tinggalkan, benda yang mungkin habit yang bukan tak elok, nak jadikan benda yang elok, take time. Jadi orang Arab ketika itu nak meninggalkan benda-benda yang dilarang, yang menjadi kebiasaan bagi mereka yang dah bertapak lama dalam diri mereka. Jadi nak ubah tu take time. Nak menghafal ayat Quran pun take time. Jadi semuanya bila dah lekat betul-betul, yang tu yang jadi mereka tu bila pergi nak berperang, nak berjihad, Allah, kami tak takut mati tu mereka. Itu antaranya sebab kenapa ayat Quran tu diturun sikit-sikit. Termasuk juga Rasulullah pada permulaannya juga. Rasulullah ketika turunnya wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Iqra, ini pun special juga ni. Iqra, solat kemudian Iqra, bacalah. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, manusia itu tercipta daripada daging, alaq yang air mani yang tergantung. Kenapa tiba-tiba ayat pertama tu Allah suruh tengok ayat tu? Baca, tiba-tiba ayat tu lebih kepada scientific, sains. Kalau saya tanya orang ulama-ulama menyatakan, kata ni, sebab scientifically ni benda-benda sains sebenarnya nak menunjukkan kepada kita Allah Maha berkuasa. First bacalah, banyak baca. Tapi kita zaman sekarang nak baca dah tak ada dah kesabaran.
Sampai pula zaman sekarang, zaman TikTok. TikTok berapa second? 5, 10, 2 minit. Dia budak-budak sekarang dia tak boleh baca. Dia kata buat video sikit. Sikit video. Video pula 2 second, mana boleh nak terang semua. 2 second, 2 minit. Benda nak pengajian ni perlu lama. Malam ni pun kita nak cerita tak cukup, sambung. Ada follow up. Takkan nak cerita dalam masa 2 minit tak cukup. Ringkas, tak sampai maksud. Boleh lah sikit, boleh. Tapi nak tahu, jumpa kita. Contohlah. Macam iklan pula lah. Jadi bila tengok balik, Iqra ni sebenarnya, Iqra, kita dulu-dulu lah yang generasi ayah-ayah, saya pun sempat juga 80-an, 90-an, betapa sabarnya kita baca paper tak? Betul tak? Baca tu berlatih kita sabar. Buka paper tu boleh baca. Berita paper Arus Perdana, berita hariannya, utusan Malaysia nya, Kosmo ni, kemudian harian Metronya. Kita boleh baca satu persatu. Sampai sekarang pun generasi yang selama tok-tok angkat tu dia akan baca paper. Baca satu persatu, 1000 patah perkataan boleh baca sampai habis. Mendidik kita apa? Iqra melalui pembacaan tu datang kesabaran. Zaman law, dah kata law ni, atau orang kata now, al-an, agak ada kesabaran tak dia orang nak baca semua. Paper pun tak laku dah sekarang ni. Yang dia baca apa? Tajuk, lepas tu pakat-pakat condemn dalam komen. Dah tak nak baca dah. Nak apa? Buat video sikit boleh tak? Lukis boleh tak? Macam saya pun cakap lah kadang-kadang kawan-kawan, anak murid kata, kita ni bila sebut gambar, lukis dah kembali zaman Firaun dekat kita. Kan Firaun dulu mana zaman-zaman kita tengok dekat Mesir tu, dekat apa dia punya triangle apa? Piramid tu kan gambar banyak menerangkan keadaan ketika itu. Maksudnya kita ni walaupun zaman teknologi hebat, lebih kepada gambar dan juga apa video, sama tulisan dah tak nak baca. Sedangkan wahyu pertama Iqra, baca. Cuma Rasulullah, kita nak relatekan cerita orang Arab ketika itu tak boleh nak baca. Rasulullah SAW pun jawab, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Jadi semua tu proses, ambil take time. Malah ulama menyatakan sini, kata antara sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat ialah kerana li'annahu kal-ghaith, ayat Quran itu seperti air hujan. Kullama anzala ahya mawatal ard, setiap kali Al-Quran itu diturun, dia seolah-olah seperti menghidupkan tanah-tanah yang mati. Wasdaharat bih, dengan juga wasdaharat ni maksud mencantikkan, mengembangkan kawasan tanah-tanah yang mati tersebut. Itu antara sebab kenapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala diturun berperingkat-peringkat. Kita pun lah nak menghafal Quran sikit. Lama-lama kalau ingatlah. Tapi bila dah hafal, lama-lama lupa juga. Ya salah manusia, bila makin tua, memori pun lost. Bila lupa letak kunci kat mana, kita pun tanya, yang mana abang letak kunci tadi? Yang mana abang letak handphone tadi? Tu kadang-kadang kita orang lelaki ni, habis semua duit, semua letak dalam poket, masuk je baju dalam raga. Lepas tu orang rumah pun buka apa bang ni, RM100 dalam poket tu, dia lupa. Kita ni lelaki cepat lupa, tak kata apa. Jadi itu antara sebabnya. Kemudian orang Arab ketika itu, zaman tu, pernah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Al-Quran tak diturunkan sekaligus seperti Injil, Taurat dan Zabur? Kemudian Allah bagi cabaran kepada dia orang, supaya buat ayat, supaya datangkan Al-Quran seperti ayat seperti Al-Quran. Ada antara dua cabaran. Antaranya satu, didatangkan supaya datang 10 ayat, boleh tak? Tak boleh.
Kemudian suruh didatangkan pula seperti sebuah Al-Quran. Kalau tengok Al-Quran, kisah-kisah Nabi, contohnya Nabi Adam alaihissalam, ataupun kita ambil surah Isra paling dekat dengan kita, peristiwa dia, at least dalam berkaitan dengan surah Isra, cerita mengenai Isra ada terdapat dalam 2 surah. Dia tak ada dalam satu surah. Surah Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu satu. Yang kedua, antara surah favourite saya jugalah kita baca, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, sampai ada baru ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu antara dia. Surah Isra ayat pertama dia cerita mengenai Isra. Betul, surah An-Najm belakang tu. Walaupun cerita dalam Quran itu berpisah-pisah, tapi setiap cerita itu ada kait mengait dengan ayat sebelum dan setelah. Tapi kita manusia bila nak buat novel, nak buat macam tu agak-agak boleh ke tidak? Buat cerpen ke apa, tak boleh. Mesti ada lompongnya. Mesti ada lompong. Even walaupun Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Yang orang Quraisy bahasa Arab ni banyak. Antaranya bahasa Arab Quraisy yang kita dah baca dalam Quran, dan juga belajar bahasa Arab. Even bahasa Yahudi pun a part of Arabic language juga sebenarnya. Hebrew tu kita bahasa Hebrew. Bahasa Arab sebut saya ana, mereka sebut ani. Anta, anti, cuma tulis je lah. Ainun, mata, dia orang sebut aino. Famun, mulut, dia orang sebut fumo. Dekat-dekat, tak jauh sangat lah. Tapi bahasa Arab kita guna ialah bahasa Arab Quraisy. Sebab ialah kita pun macam Malaysia juga. Pergi Kelantan, kecek Kelantan lah. Pergi Ganu, Jalang semua. Mari Pahang lagi, kita kahwin orang Pahang. Banyak daerah, setiap daerah ada bahasa dia. Kat Pekan saya kawan, jangan salah faham. Pergi belah Kuantan sikit dia koi apa pula dah. Pergi utara koi lain, koi tu masuk level. Belah Bera ke mana? Keh Allah, jenuh nak faham. Jadi bahasa Arab tu disatukan. Kebetulan Quraisy ni adalah bangsa Arab yang mendapat penghormatan duduk di kawasan Mekah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Quraisy ni ada sebut, dalam tafsir juga boleh sebut, antara sebab surah Quraisy diturunkan, Rasulullah mention juga Allah memuliakan bangsa Arab Quraisy ini dengan beberapa perkara. Antaranya kenabian itu datang daripada bangsa Quraisy. Aku, kata Rasulullah, dan aku sebahagian daripada bangsa Quraisy. Kemudian bangsa Quraisy ni diberi apa? Diberi boleh menguruskan jemaah haji, dan juga treat jemaah haji dengan memberi air Zam-Zam. Kemudian dalam Quran Allah meletakkan satu surah yang menggunakan nama mereka, bangsa mereka Quraisy. Jadi sebab itulah bahasa Arab Quraisy itu digunakan. Walaupun mereka cakap bertutur bahasa mereka itu, tapi bila sampai ke ayat Allah Subhanahu Taala, Quran, dia orang tak boleh nak buat. Tak boleh nak follow step setiap ayat Quran yang kita dengar. Sedap di telinga. Sedap di telinga. Nanti insya-Allah Ramadan ni kita panggil apa imam-imam yang suara memang TikTok, kita pun duduk belakang sembahyang, Allah sedap dengar, Allah. Kita suara tak sedap tak apalah, hak sedap tu. Tapi di telinga tu kita dah rasa dengar sedap je. Mana ada ayat Quran dengar tak sedap? Kalau tak sedap juga ada orang marah kata ayat Quran bergema kat atas tu, mungkin hati dia kot masalah, wallahu alam. Jadi begitu punya situasi, mereka boleh berbahasa Arab tapi tak boleh nak ikut level Quran. Sehingga Allah kata, walaupun diberi cabaran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra, Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Kul, katakanlah. Ini bahasa Arab baku Quraisy. Pergi sampai saya duduk Syria 6 tahun. Bahasa Arab Syam, Syria, Jordan, Lubnan. Bila sebut kul, huruf qaf jadi hamzah. Ul. Oh dia. Ul. Kemudian bila suruh cakap, kau cakaplah kat dia. Ello. Kadang-kadang lu syarah-syarah kat sini kata, agaknya perkataan hello tu datang pada ello. Itu pun tak tahu lah. Tapi dah dekat-dekat. Ello. Kalau dalam bahasa betul-betul, bahasa Arab Quraisy ni, kullahu, katakan pada dia. Pergi sampai Syria, ello. Ataupun Syam lah, Syria, Jordan, ello. Tak tahu lah, hello mungkin di situ, Allah Alam. Hello. Jadi kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kul la inishtama'al insu wal jin, sekiranya dihimpunkan, berpakat jin dan juga manusia, insu wal jin, manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Quran, supaya datangkan buku yang lain seperti Al-Quran. Allah bagi cabaran. Suruh jin dengan manusia berpakat. Oh boy. Kita kalau manusia kita pakat dengan jin lain cerita jadi. Lah orang dulu kita pun tak nafikan orang dulu. Kalau masuklah ayat arwah tu, arwah ni apa, orang atas, orang belah-belah atas generasi terdahulu. Bila masuk hutan nak tebas hutan, takkan seorang-seorang lah boleh tebas semua, mesti ada something kan. Mesti ada something. Duk baca sejarah Kesultanan Johor pun dia orang kata bukan sultan ni, sultan atas lagi kot. Oh, dia tepuk jambatan besi bergegar. Tapi hak tu kita bukan nak cerita tu, kita nak cerita ni. Allah kata kepada Rasulullah, kalaulah dihimpunkan manusia dan jin, didatangkan sebuah buku yang lain seperti Al-Quran, la ya'tu nabi misli, mereka takkan mampu datangkan seperti Al-Quran. Kenapa sebut jin juga? Kenapa ya? Jin pun bukan ke Allah pun sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah Az-Zariyat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jin. Kenapa? Yang menariknya kalau buka dalam tafsir ni juga, kenapa jin awal, manusia kemudian? Dia apa macam tu sekali. Buka dalam tafsir Wabah Zuhaili letak kenapa Allah mention jin dulu manusia. Jin ni tak ada perasaan dan hati, manusia ada hati. Walaupun jin tak ada hati, sekali ada surah jin dalam Quran. Tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Sekelompok jin nak panggil mana? Sekelompok ke, seekor ke, sekumpulan? Dia bagi lalu azan.
Jadi dalam surah Isra ayat 88 Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang Arab Quraisy ketika itu dengan berpakat dengan jin supaya datangkan Quran, buku seperti Quran. Jadi jin ni dalam surah jin ayat pertama dan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa kelompok jin ni mendengar bacaan Rasulullah SAW, tak silap sembahyang subuh. Surah Qul Huwallahu Ahad tak silap. Mereka dengar bacaan Al-Quran, mereka kata faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna, sesungguhnya kami, sami'na, telah mendengar Qur'anan ajaba. Quran ajaibnya dengar. Jin pun dengar Quran ajaib. Kita tak tahulah kita ajaib ke tidak dengar Quran, wallahu a'lam. Hari tu tengok dalam video apa lalu kat wall Facebook kita, kat UK, Pakistan, citizen, UK citizen. Ketika itu masjid kat situ sedang tengah pasang Quran. Adalah orang perempuan lalu tiba-tiba lalu depan masjid tu, dia terhenti dengar bacaan Quran Allah sampai menangis dan terduduk. Orang Pakistan lah, syar juga orang Pakistan UK citizen ni, dia punya dakwah dia kau juga dia buat. Jadi dia pun pergi tanya, kenapa kau duduk ni? Dia kata siap menangis, kata rasa macam bacaan yang ku dengar tu menyusuk jiwa lah. Menyusuk jiwa dengar. Kita pula bila imam depan lebih mementingkan tajwid daripada lagu, imam tu tak sedap macam. Sebenarnya hak tajwid tu penting, lagu tu datang orang bodoh nak itu sebab nama tajwid. Jawwada yujawwidu tajwid. Jawwada, mempercantikkan, memperelokkan. Tajwid tu kecantikan. Jadi kecantikan tu maksud dia bukan pada lagu, tapi pada sebutan. Dengungnya, hukum hakamnya, makhraj hurufnya. Contohlah contoh. Bila kita jumpa perkataan Allah, baca tebal itu hanya pada baca Fathah dan Dhammah. Tapi bila baca perkataan kasrah baris bawah, dia tak boleh sebut billah, mana tak kena tu. Billah. Kita pun bilang apa, kita nak sumpah wallah, betul lah baris atas. Allah, betul. Billah, salah. Billah. Tu kena belajar tu. Ma, bukan ma. Rumah kena belajar. Tak apalah, Ustaz Amir belajar. Itu kata tajwid. Jadi bila tengok balik pada ni, surah yang kita baca kejap, surah Jin ayat pertama, jin pun dengar Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kita dengar Quran juga, tapi tak tahulah kita boleh sebut Quran dan ajaba. Wallahu a'lam.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Isra mencabar jin dan manusia. Kita ni berpakat dengan jin supaya datangkan Quran seperti Quran. La ya'tuna bimithlih. Mereka takkan boleh datangkan sebuah Quran yang lain ataupun seperti Quran. Dahlah Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ya'tuna bimithlih. Takkan datang, mereka takkan boleh buat juga. Allah sebut lagi lepas tu, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Apa maksud dia? Sekalipun mereka ini jin dan manusia berganding bahu bersungguh-sungguh nak datangkan kitab yang lain seperti Quran, takkan mampu. Itu kita sebut mukjizatnya Quran. Itu daripada aspek yang Allah Subhanahu Wa Taala cabar ketika itu. Buatlah buku yang lain macam Quran. Tak boleh buat. Tiba-tiba lah saya duk buka dalam media sosial, website ni. Lewat sikit apa kot. Ada orang Arab ni, dia buka, sampai sekarang pun tak nak hilang bahasa tu. Kita pun baca kita Arab, website Arab, berita Arab, newspaper Arab, semua kita tengok. Lagu Arab, habis semua layan. Adalah satu website ni, dia kata aku dah, budak tu tulis, budak dia kata ana muslim talibun fi safi tsani thanawi. Aku orang Islam, pelajar tingkatan 2. Ada orang hantar kepadaku seolah-olah macam Quran, tapi bila baca balik dalam tu, dia nak memperlekehkan Islam. Dia ayat dia bunyi macam mana? Tahiyyatun linnas min rabbihim ar-rahmanir rahim. Tahiyatul linnas, ucapan salam kepada manusia, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, ar-rahim, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi yang tertarik tu ada sampai ayat tu dia tulis apa? Dia sebut zalika wa anna Allah yuhibbul kafirin. Demikian itu, sesungguhnya Allah sayang kepada orang kafir. Sudah lain. Cabaran. Mula ayat tersebut, inma jaa bihi Muhammad kana min asatiril awwalin. Apa yang datang kepada Muhammad itu daripada ayat Quran, kana min asatiril awwalin, ia merupakan kisah-kisah dongeng daripada umat-umat terdahulu. Hal jaa yumassilu ma yamsilu ma anzalta minal ayati in kana minas sadiqin. Adakah betul ayat yang diturunkan tu betul-betul menyebabkan kau boleh percaya, kau menjadi golongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dia cabar kita pula. La yujad rajulan qalaqtahu ismahu Adam. Tak ada pun manusia yang dia cipta itu namanya Adam pula dah. Ni tak tahu lagi yang mana buat. Tapi bila baca keseluruhan ayat dia seolah-olah macam Quran, tapi sebenarnya bukan Quran, sebab ada lompong daripada aspek mukjizat bahasa Arab sastra itu sendiri. Teringat duduk Syria. Syria ni dulu sebelum kali awal dia, sebelum Islam masuk, Arab Kristian. Sampai sekarang pun masih lagi ada orang Kristian, walaupun tak ramai. Antara kawasan yang Kristian di Syria ni, sempadan Syria Lebanon, namanya Ma'lula. Boleh tengok dalam YouTube ke, buka Ma'lula. Dia tulis M-A-L-O-U-L-A. Kalau bahasa Arab, mim ain lam waw lam alif. Situ kawan ada patung Maryam tinggi. Ataupun Pizarah juga dulu. Situ dia orang masih bercakap menggunakan bahasa Nabi Isa AS. Ni Lebanon ramai lagi Kristian. Tapi kalau tengok dia orang berkhutbah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dah nak kata apa bahasa Arab? Pernah dapat buku Bible Old Statement dengan New Statement, comel kecil je. Naik teksi dengan kawan saya, betul lah. Sembang. Orang Arab Syria, muka serupa je, kulit pun cerah. Macam Mahizin Lebanon. Nak keluar tu, dia bagi. Oh dia, Al-Ahdul Jadid Wal-Ahdul Qadim. Tu bahasa Arab dia. Al-Ahdul Jadid, New Statement. Al-Ahdul Qadim, Old Statement. Baca juga.
Tolong kan baca. Tapi tak apalah, kita tahulah baca untuk pengetahuan. Tahu kita lah, tak nak sibuk kan. Tapi tu macam tu sekali dia bagi punya. Tapi lah bila baca tu dia kena belajar, tu kena firm lah. Kena belajar tentang dipanggil perbandingan agama, muqaranatul adyan. Lagi pun dia belajar juga masa tahun 3 kat Syria satu topik. 2 tahun belajar, tahun 3, tahun 4 muqaranatul adyan. Allah. Perbandingan agama antara Islam, Kristian, Yahudi dan juga termasuk juga India, Cina. Bila exam doa banyak-banyak, Allah janganlah masuk yang India. Bukan apa, pening kepala dia banyak sangat Tuhan. Pening. Jadi balik cerita macam ni. Inilah reason kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat. Dialah Al-Mulk. Dia buat dunia ni, kita kena ikut arahannya. Jangan duk belagak. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal ard wa lan tablighal jibala tula. Isra, boleh tengok. Banyak sangatlah. Contoh Quran pun tak boleh orang tiru. Pernah dalam buku kitab Manahil Irfan dipanggil Ulumul Quran. Antara ilmu yang perlu belajar Quran ada Ulumul Quran, hadis ada Ulumul Hadis, tafsir ada Ulumul Tafsir. Dalam tu buku cerita ada kelompok ulama kita dulu cuba buat Quran menggunakan bahasa lenggok, bahasa Arab yang ada dalam Quran. Buat akhirnya apa berlaku? Dia orang jadi gila. Dia kata mukjizat tu. Mukjizat maksud dia kalau kita terjemah lama mencari adat, khariqul adat. Terjemah literal dia melemahkan. Memang lemah. Sekelompok ulama sampai jadi gila ataupun jadilah sakit mental. Jadi ni antara reason kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan masuk kepada topik masih lagi mukadimah, iaitu kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kita nak cerita Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Saya cukuplah setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.